Hai, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Apa khabar anda? Anda menyaksikan kami. Saya Hafiz Rosli bersama rakan setugas Hafizah Azman di Awani Pagi segmen Realiti Rakyat di mana fasa ketiga Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini dilihat sangat penting sebagai usaha negara kita serta seluruh dunia ketika ini dalam cuba mencari jalan tengah untuk seimbangkan antara kepentingan menjana semula ekonomi dan dalam masa yang sama kepentingan kesihatan dan keselamatan rakyat. Dan kami di Astro Awani membawakan realiti rakyat tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani. Untuk kepimpinan Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar ini platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan setiap masalah segala kegusaran. Kami bawakan di Astro Awani, segmen Realiti Rakyat hari ini bermula sekarang. Mesyuarat khas Menteri-Menteri mengenai pelaksanaan PKP telah bersetuju untuk membenarkan pembukaan semula sektor perniagaan yang berkaitan dengan sukan seperti gimnasium, dewan tertutup seperti dewan badminton, kompleks sukan pelbagai, pusat snooker dan pusat-pusat sukan lain bermula pada 15 hari bulan Jun 2020. Bagaimanapun, operator kompleks sukan perlu mengisi borang notifikasi pembukaan terlebih dahulu melalui laman web MITI ataupun Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri bagi rujukan SOP dan untuk tujuan pemantauan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Baik, itu dia penjelasan mengenai pengoperasian gimnasium bermula pada 15 Jun ini oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan sebelum ini juga di Realiti Rakyat kami membawakan suara pengusaha gym bagaimana mereka terkesan oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Dan sudah pasti langkah kerajaan membenarkan semula gimnasium ini kembali beroperasi melegakan pengusaha-pengusaha gimnasium di luar sana. Namun pengusaha dan juga ahli juga perlu mengadaptasi kepada norma baru, mematuhi segala SOP langkah keselamatan dan juga kesihatan supaya tidak mencetuskan penularan baru di sana nanti. Dan untuk bercakap mengenai bagaimana kesediaan pengusaha dan juga ahli gimnasium ini menjelaskan pengoperasian semulanya, kita bersama dengan Kamal Hezri Muhammad Kasim, pemilik F45 Training KL Gateway. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. First kali kita nak terus kepada soalan menjelang pengoperasian semula gimnasium pada 15 Jun ini, apa persediaan peringkat awal yang sedang dijalankan oleh Encik sendiri dan juga pengusaha-pengusaha gym di luar sana ketika ini? Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera pada semua. Terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk sesi temu bual ini. Bagi pihak pengusaha, saya sangatlah syukur, alhamdulillah lah, yang kami telah diberi kebenaran untuk beroperasi bermula dari 15 Jun ini. Selaras dengan tarikh ini, kami juga giat menjalankan operasi pembersihan, sanitizing dan juga disinfeksi sebelum membuka pintu pada umum. Yang penting sekarang, pembukaan gym adalah untuk aktiviti senaman tanpa sentuhan atau non-contact activity. Ini penting sekali. Yang dibenarkan adalah aktiviti ini saja. Selain daripada operasi ini, kami di F45 Training KL Gateway juga giat menguatkan prosedur operasi standard atau SOP untuk terus membendung penularan wabak COVID-19 selaras dengan arahan Kerajaan Malaysia. Antara penambahan kami, F45 menyediakan spray sanitizer sebagai contoh di sekeliling ruang gym dan juga menandakan ruang untuk aktiviti senaman yang sepatutnya mengikut sepatutnya mengikut garis panduan yang telah dibentangkan oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Belia dan Sukan.
Baik, Saudara Kamal telah menjelaskan itu antara inisiatif daripada pengusaha ataupun pihak gym sendiri, F45 Training ini sendiri. Ada sanitizer dan mungkin ada kerap kali sanitize peralatan-peralatan dan sebagainya. Dan bagi ahli pula atau daripada mereka yang join gym ini secara membership ataupun secara walk-in, jadi apa SOP yang perlu mereka ikuti? Dan difahamkan seperti di luar sana ada beberapa gym telah pun menyarankan peserta untuk membawa tuala mereka sendiri dan peserta juga perlu melakukan temu janji terlebih dahulu. Maknanya tidaklah seperti sebelum ini mereka just walk in saja boleh masuk ke gym, tapi kali ini perlu membuat kepada dari segi temu janji dan sebagainya. Adakah ia juga diaplikasikan di F45 Training sendiri? Ya, ini soalan yang sangat baik. Ya, antara langkah-langkah yang paling penting sekali ialah kerajaan telah meminta semua pengusaha untuk membuat booking system. Jadi setiap ahli yang akan masuk, akan hadir pada gym sekarang ni haruslah membuat reservation ataupun reservasi di gym itu sebelum hadir. Dan antara aspek-aspek yang kita harus saya harus mengulas ini adalah aspek pertama, itu keselamatan. Antara persediaan utama, kita telah mengurangkan kapasiti ahli untuk hadir di gym F45 ini. Ya, so jadi kami akan beroperasi dengan mengurangkan hingga 50% kapasiti kami. Ini adalah langkah-langkah utama bagi pihak kami selaras dengan penjarakan sosial. Aspek kedua, ya, kesihatan. Kami juga terus menggunakan sebagai contohnya aplikasi MySejahtera. Dan kami juga akan rekodkan bacaan suhu badan setiap kali ahli hadir dan juga untuk menyarankan untuk menjagakan seperti isu tuala ini, ya, kita juga telah menerus dengan tidak membenarkan tuala diberi di gym dan menyarankan orang membawa ke gym sekarang. Saudara Kamal, mungkin sekarang ini kita nak bercakap mengenai setelah beberapa bulan kita dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kita beralih kepada PKPB, sekarang kita PKPP dan banyak dilonggarkan sekatan-sekatan yang telah pun dikuatkuasakan sebelum-sebelum ini. Tapi kita nak bercakap mengenai perniagaan pula. Sudut perniagaannya kita tahu telah pun lama terjejas teruk dan kerajaan telah pun memberi pelbagai bantuan dan sebagainya. Tapi apabila dimulakan semula perniagaan itu, normal baru perlu kita amalkan. Terpaksa kita adaptasi mengenai perkara-perkara seperti ini. Dan amalan perniagaan yang dahulu kala kita amalkan, sekarang kita tak dapat praktikkan seperti mana dahulu. Jadi pada pandangan saudara Kamal sendiri, berapa lama agaknya kebangkitan semula perniagaan itu untuk memastikan bahawa perniagaan itu kembali stabil dan juga ataupun kita sebenarnya dah boleh mula memikirkan bila kita boleh dapat first untung selepas tempoh lama kita mengalami kerugian itu. Ada tak saudara Kamal tafsirkan mengenai perkara ini? Mungkin saudara Kamal dah tunduk tu, apa cerita dia? Soalan ni memanglah yang bukan saja saya memikirkan, termasuk juga rakan-rakan kerja dan juga pengusaha-pengusaha lain. Ini untuk mendapatkan keuntungan tu, saya rasa itu jarak tu memanglah jadi belenggu dengan tidak kepastian. Ya, so jadi saya rasa untuk jangka masa pendek ni, syukur alhamdulillah kita boleh membuka pintu kami untuk memulakan bisnes. Jadi untuk mendapat apa juga hasil jualan, alhamdulillah kita boleh bermula. Tapi untuk F45 KL Training Gateway, kita sangatlah berterima kasih, bersyukur pada ahli kami yang memberi kami semangat untuk terus berjuang. Saya rasa ini adalah menjadi lumrah kebiasaan untuk semua gym dan pengusaha-pengusaha lain. Ahli-ahli kami lah yang penting sekali untuk terus berjaya. Kalau tidak, kita dah lama katakan dah lama tak boleh bergerak lagi dah. Jadi untuk terus daripada sini kita berdoakanlah supaya orang cepat mendapat kepercayaan untuk kembali kepada gym. Kalau nak katakan berterus operasi lebih 3 bulan, 4 bulan, saya rasa kita bolehlah. Tapi untuk mendapat keuntungan tu sangatlah kurang pasti. Jadi saudara Kamal, dalam kira macam anggaran tempoh berapa lama selepas pembukaan, tempoh yang Kamal rasakan
Okey, perniagaan dah boleh kembali stabil. Ini kira anggaran dan juga sekarang ni kita berdepan sebab customer, pelanggan, ahli-ahli pun sendiri kadang-kadang bila nak pergi gym mereka risau, kebimbangan tu masih ada. Semalam kita dengar cerita gunting rambut, kita tak nak cetus berlaku lagi penularan baharu kan. So macam mana anggaran dia tempoh tu? Saya rasa dalam lubuk hati, saya rasa paling kurang 2 hingga 3 bulan sebelum kita boleh mengatakan operasi kita adalah balik pada anggaran yang sebelum MCO atau PKP ini. Saya itulah paling konservatif, saya rasa 3 bulan. Ya, so memanglah kita akan terus berjuang, tapi kurang pastilah, tapi saya rasa 3 bulan lah. Anggaran contoh Saudara Kamal, anggaran dalam tempoh PKP, PKPB itu, anggaran kerugian boleh Kamal estimate berapa? Kerugian saya boleh dikatakan kalau nak revenue yang kita yang masuk pada bisnes sekarang jatuh hingga 90%. Ya, so kita yang tidak capai 100% itu sebab kita telah berjaya sedikit sebanyak untuk membuat bisnes kita juga secara online. Kalau tidak, memanglah jadi kosong. Jadi daripada aspek itu memang boleh dianggarkanlah kerugian. Kalau bisnes jatuh 90% dan juga kos kita lebih kurang 85% daripada kita punya hasil jualan. Baik, Cik Kamal, kita tahu apabila di gymnasium ada yang menjalankan aktiviti secara sendirian iaitu mengangkat lifting dan sebagainya, dan juga ada yang menjalankan aktiviti secara berkumpulan. Jadi dalam kita ingin menjalankan ataupun mengadaptasi kepada norma baru ini, kita harus melakukan penjarakan sosial. Adakah aktiviti-aktiviti kumpulan ini akan terus diteruskan ke ataupun mungkin dapat diberikan penjelasan kepada ahli-ahli di luar sana? Okey, di F45 kami mempraktikkan aktiviti senaman secara berkumpulan. Jadi mengikut garis panduan kerajaan dan juga pemahaman kami daripada Global HQ kita juga, penjarakan sosial adalah yang paling utama. Jadi kita akan meneruskan dengan penjarakan paling kurang 3 meter seperti disarankan oleh kerajaan. Yang aktiviti yang kita jalankan di studio kita dikelaskan sebagai aktiviti senaman secara statik. Secara statik itu membenarkan jarakan dari 1 hingga 3 meter di antara peserta-peserta. Jadi di studio kami terus menjarakkan sehingga 3 meter. Jadi kita tidak membuang masa dengan kurang daripada itu. Terus pada maksimal. Right? So alhamdulillah kita dan terus daripada itu kita berjaya untuk mengurangkan juga kapasiti. Ya, pelik juga berkata berjaya mengurangkan, ya, tapi kita bagi keselamatan dan kebutuhan proses kita akan terus mengurangkan kapasiti hingga 50%. Jadi itu membenarkan kita untuk menjarakkan setiap peserta di gym kami. Baik, Cik Kamal ada memberitahu dari segi jumlah ahli yang akan datang adalah kurang daripada 50%. Jadi kita nak berkurang kepada 50%. Mungkin kita nak tahu, adakah dengan kekurangan kedatangan ahli ini ke gym dari segi jam beroperasi juga akan dikurangkan ke bagaimana? Kita akan terus beroperasi mengikut jam waktu kerja yang kita telah tetapkan sebelum MCO atau PKP. Tapi setiap kelas, sebabkan kita beroperasi ikut kelas berkumpulan, jadi kita berjaya untuk menjadualkan dengan lebih terperinci. Jadi mungkin antara aktiviti-aktiviti yang kita akan membawa ke depan ialah dengan menambah kelas-kelas. Sebabnya kurang kapasiti, kita mungkin boleh menambahkan kelas-kelas untuk membenarkan lebih peserta untuk datang. Tapi ini kita akan langkah-langkah ini kita akan buat secara fasa. Kita harus faham yang semua ini proses-proses ini semua baru pada semua gimnasium. Jadi kita harus mencuba dan mempraktikkan dulu sebelum kita menambah. Jadi untuk kefahaman semua, kelas-kelas kami akan maintain masa-masa yang tertentu yang telah dioperasikan dulu. Tapi
selanjutnya dari ini kita akan terus assess the penambahan kelas kalau boleh. Tapi mesti paling utama kembali kepada garis panduan dan SOP yang telah ditetapkan. Itu yang paling penting sekali. Kita tidak boleh lari daripada aspek ini. Encik Kamal, kalau kita lihat kan sekarang ni banyak sekali perniagaan terjejas akibat COVID-19 ini kerana perniagaan ini kita boleh dikatakan kalis krisis. Tidak kalis krisis. Dan bagaimana Encik Kamal setelah 2-3 bulan, takkanlah dalam masa 2-3 bulan tu tak terfikir, mesti ada dalam benak hati, dalam benak fikiran idea-idea baru selain daripada gym secara fizikalnya, mungkin juga boleh buat video-video untuk dijual ke mana-mana pihak yang mahukan video-video kesihatan dan sebagainya. Ada tak unsur-unsur perniagaan-perniagaan baru yang Encik Kamal fikirkan ketika mana gym secara fizikal itu ditutup tapi dalam masa yang sama membuka kepada pasaran ekonomi digital itu, macam mana kita nak tembus? Ada tak perkara-perkara seperti ini yang Encik Kamal mungkin terfikir? Ada tak? Ada. Kalau tak terfikir tu dan kita tak ada buat apa-apa lah 3 bulan kan. Pemikiran dalam benak hati tu sentiasa. So untuk mencari jalan hasil jualan lain, ya kita telah memeluk terus operasi online ya. So jadi kebanyakan jurulatih kami juga terus organize kelas online. Dan sambutan yang kita terima sangatlah memberasangkan. Jadi sekali lagi terima kasih pada ahli-ahli kami yang telah terus menyokong, dan juga saya rasa kebanyakan gimnasium juga pengusaha lain juga boleh mengatakan yang sama. Kalau tidak ada sokongan padu daripada ahli, kita dah lama terbengkalai. Ya, so di sini saya cakap daripada pengusaha kecil seperti saya sehinggalah pengusaha besar yang kita biasa lihat di mana-mana gedung. Jadi kalau nak kata ada cara-cara lain, ya kita dah mula, kita lama dah membuat proses senaman secara online, dan kita menambahkan dengan kita punya hit program 10 minit, mengatakan ini semua melalui Instagram, melalui Facebook, melalui apa saja yang kita boleh untuk terus mencapai pada ahli-ahli kami. Sikit lagi. Sikit lagi saya nak tanya, kita dah PKP lama, orang dah duduk rumah lama tau. So, berat PKP tu dia naik tau. Lepas tu kita nak kembali bekerja dan sebagainya. Ada tak Cik Kamal rasa kemungkinan besar pendaftaran ahli-ahli gym baru mungkin akan lebih ramai sebab tempoh PKP tu yang lama? Itulah yang saya harapkan. Ya, dah duduk 3 bulan di rumah, dah rasa macam kita harus membuat sesuatu. Antara yang paling support and to grow the business, orang duduk di rumah tu memang dah rasa macam malas kan. Jadi untuk keluar rumah untuk membuat sesuatu yang membantu kita, membantu kesihatan dan juga improve the immunity. Ya, so ini adalah aktiviti senaman yang penting yang akan membantu kita untuk membantu immunity kita. Jadi kalau orang akan fikir begitu, saya harap begitulah dan akan datang pada aktiviti senaman ini untuk menguatkan daya ketahanan. Okey, baiklah. Kita juga okey, ya. Baik, jadi selepas ni bolehlah kita pergi ke gym. Boleh, dan saya kita nampak besar pergi dekat ke Fizi sekarang ni. F45 Training KL Gateway ni sama-sama kita datang. Sesama kita kekal sihat dan juga kekal sadurkan diri kita. Mungkin awak ni ada kot keahlian tertentu istimewa ke? Bolehlah kita datang nanti. No problem. Saya terus support ya. Okey. Baik, terima kasih banyak Terima kasih Encik Kamal Hezri Muhammad Kasim merupakan pemilik F45 Training KL Gateway berkongsi cerita dengan kita semua menjelang pembukaan semula gimnasium di seluruh negara iaitu dibenarkan untuk beroperasi. Dan selepas ini kita nak melihat kepada sektor masih lagi sektor kecergasan, tapi melihat kepada bagaimana profesional ataupun karier jurulatih kecergasan, apakah impak yang mereka hadapi dan juga bagaimana mereka ingin menjana semula pendapatan mereka. Dan kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.